I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Kerana kata Saudah, setiap kali aku ingin naik di atas belakang unta, Rasulullah akan duduk bersila di tepi unta itu untuk aku pijak di atas pahanya, kemudian naik di atas unta tadi. Nabi piduk tepi itu sebab dia nak langkah. Unta ni tinggi, jadi Nabi piduk tepi itu jadi macam tangga. Sayyidatuna Saudah pijak paha Nabi naik atas unta. 35 tahun kita berkahwin, pintu kereta sekali pun tak nak buka kat isteri. Manja kereta. Pintu kereta nak kena buka sebab tak dengar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rahsia Nabi menyayangi ahli keluarganya, membuatkan ahli keluarga Nabi cukup sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu ketika dalam keadaan yang begitu mewah, memerintah dua alam. Tuan-tuan, alam ni yang paling kuasa jin dengan manusia. Di kalangan jin-jin ni dia dipanggil Ifrit lah. Ifrit bukan sekok, dia banyak. Ada yang pakai selam, ada yang pakai bina, ada yang pakai terbang sampai menuju ke langit, boleh pergi sampai ke langit. Itu pekerja-pekerja Nabi Sulaiman yang membina patung-patung. Sebab tu syariat zaman tu patung-patung besar ni tidak diharamkan. Memang ada patung macam burung lang tu, memang ada patung orang, patung apa semua memang besar-besar yang dibuat daripada pemata-pemata laut ni. Ajaib. Sampailah satu ketika Allah SWT uji Nabi Sulaiman ni, nak beritahu kata dia ni orang. Subhanallah. Hari ni bila kita nak tengok yang seperti Nabi Sulaiman, tak ada. Yang kaya seperti dia, kerajaan luas seperti Nabi Sulaiman, kekayaan seperti Nabi Sulaiman, ekonomi seperti Nabi, tiada hari ini. Tetapi bila balik Quran, walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyihi jasadan. Nabi Sulaiman ni Allah uji dia sakit, jadi macam kain yang tak boleh buat apa. Kain kosong letak macam tu, bangun pun tak boleh, makan pun tak boleh, punya sakit. Maka bekerjalah seluruh tentera elit dia mencari ubat. Hak burung cara burung, yang jin cara jin pergi cari ubat, selam ke laut apa semua ni pergi cari ubat-ubat yang pelik-pelik ni, ubat-ubat yang mahal. Wak mai kat Nabi Sulaiman, satu pun tidak menyembuhkan sakit. Asyah ini sebenarnya isteri Firaun. Asyah isteri Firaun. Kalau kita kata perangai buruk suami selalunya mengubah isteri menjadi jahat, kita nak jawab apa dengan Sayyidatuna Asyah nanti bila jumpa dengan beliau dalam syurga? Mana-mana umat Nabi Muhammad, wanita yang Allah uji dapat suami yang tak bagus, bersabar. Memang senanglah kataan saya nak sebut, saya tahu susah untuk berada dalam satu realiti diuji oleh Allah. Ada suami yang sangat bengis, salah sikit pukul. Ada suami yang sangat kedekut sehingga isteri kena cari kerja untuk tampung anak-anak, dan si suami itu tampung juga nafkah tapi sangat tak cukup. Macam-macam ujian. Ada yang diuji dengan penyakit daripada seawal kahwin, 2-3 tahun kahwin, suami terus lumpuh dan sakit. Ini semua realiti yang berlaku, yang contoh saya sebut ni. Maka bersabarlah wahai wanita-wanita umat Nabi Muhammad, kerana di sana ada ramai yang Allah uji lebih teruk, lebih besar ujian mereka daripada kita. Tentang kehidupan seorang wanita umat Nabi Muhammad dalam syurga ni, tuan-tuan sekalian, nak masuk syurga harganya sangat mahal, iaitulah kena lulus semua ujian Allah. Semayang, tutup aurat, puasa, dia jaga maruah dan kehormatan diri dia, dia taat suami dia. Tak gedik-gedik gambar pakai ketat masuk dalam media sosial, tak gedik-gedik sehingga menimbulkan syahwat orang lain. Ini jaga kehormatan dan maruah. Dan yang ketiga, taat suami. 3 ni je. Qila laha, ketika di mahsyar akan ada pengumuman kepada wanita-wanita yang boleh jaga 3 ni. Udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Wahai wanita salihah, masuklah ke dalam syurga mana-mana pintu yang kamu nak. Kalau esok meninggal, esok juga pergi alam barzakh. Habis alam barzakh, malaikat pun tiup sangkakala. Ni cerita ringkas. Cerita ni ambil masa 7 jam, 8 jam, panjang. Tapi jangan risau, semua orang akan lalu cerita ni. Saya pun akan lalu.
Akan lalu dan akan tengok. Hadis Nabi cerita ni, bukan saya cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua duduk dalam barzakh, malaikat pun tiup sangkakala yang pertama, semua mati. Orang mati semua, jin mati semua, syaitan mati semua, binatang mati semua. Satu lagi orang terlupa, malaikat mati semua. Bayang tuan-tuan, malaikat. Lepas tu siapa dia? Ada ustaz yang bernyawa? Tidak ada yang bernyawa. Kullu man 'alaiha fan. Semua di atas muka bumi satu hari nanti takkan bernyawa dan mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Waktu tu yang kekal di atas muka, di dalam alam ni, bukan bumi ni kecil lah. Yang kekal di dalam alam ini hanyalah dzul jalali wal ikram, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Waktu tu Tuhan akan tanya, limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa pada hari ini? Mana hak jadi Perdana Menteri 2-3 kali? Mana hak jadi agung 3-4 kali? Mana yang jadi presiden 50 tahun, 80 tahun? Tak ada siapa menyut. Jibril pun tak ada. Siapa nak menyut? Limanil mulkul yaum, Tuhan tanya. Hari ni siapa berkuasa? Ayat ni ada dalam Quran kan, supaya bila kita baca Quran nanti, tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan baca limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Ayat ni hak budak tu cerita itu ni. Ayat ni hak budak tu cerita itu, hak semua akan mati. Malaikat tak ada, manusia tak ada, setan mati semua, iblis pun tak ada. Allah Ta'ala akan tanya, siapa yang berkuasa? Lalu Allah menjawab persoalannya sendiri, lillahil wahidil qahhar. Hari ni yang berkuasa ialah Allah Al-Wahid Esa, tak ada yang menyerupai Allah. Al-Qahhar, satu-satunya yang maha berkuasa. Jallat azamatu Rabbi Jalla Jalaluh. Bila Nabi Adam berdiri, tuan-tuan tengok, mulianya manusia, seluruh malaikat diarahkan oleh Allah. Daripada sebesar-besar malaikat sampailah malaikat yang paling bawah sekali, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Punya banyak bilangan malaikat, punya ramai bilangan malaikat, tak ada seorang pun yang tak sujud. Iblis seorang je berdiri. Allah Ta'ala tanya, wahai iblis, kenapa kamu tak sujud? Aku yang arahkan. Maka jawab iblis, aku lebih mulia. Ana khairun minhu, aku yang lagi mulia daripada dia. Hanya kerana menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam, pangkatnya lebih tinggi daripada Adam, gajinya lebih banyak daripada Adam, dia lebih masyhur daripada Adam, orang lebih muliakan dia daripada Adam, maka dia jatuh. Hati-hati dengan pangkat dan kemasyhuran. Bermula daripada saat itulah iblis diusir daripada syurga, habis hilang iman. Allah rahsiakan kematian supaya saya dan kita semua bersedia, sentiasa bersedia. Nabi kata mati itu benar, barzakh itu benar, mesti jumpa. Malaikat maut itu benar, mesti jumpa. Mahsyar itu benar, hari perhitungan al-hisab itu benar, titian sirat itu benar, Telaga Kautsar itu benar, syurga itu benar kata Rasulullah, neraka itu benar. Percaya ke tak percaya ke, mesti tengok satu hari nanti. Maka lebih baik percaya. Lepas percaya, bakat-bakat buat persiapan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang kita tak tahu, ada orang punya jahat dengan rasuah, dengan curi duit orang, dengan dadah. Kita duk kata kita ni kemas, dia ni perasan esok kena labuh dengan malaikat macam tu lah. Hati-hati nak kata kat orang, hati-hati nak hukum orang.
Kita tengok orang tu jahat atau orang mana pun, jangan kata dia baik. Bukan nak kena cerita kat orang lain dia ni baik, padahal semua orang tahu orang jahat. Bukan. Dia baik ke dia jahat, tu urusan dia. Tegur, kena tegur. Wajib tegur kejahatan dan maksiat yang dia buat. Nak canang kat orang aib dia, bukan tugas kita, bukan urusan kita. Nak kata dia ahli neraka mati su'ul khatimah, bukan tugas kita, bukan urusan kita. Sebab kita takut kita hak mati tengah jalan tak dalam taubat, dia yang dalam taubat. Hati-hati. Bumi yang kita sedang berada sekarang ini adalah diisytiharkan oleh Allah sebagai tempat untuk manusia itu diuji dengan pelbagai ujian. Allah sebut di dalam Quran, kami akan menguji mereka dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kedahagaan. Selama kita tidak masuk ke dalam syurga, di bumi ini adalah tempat untuk manusia diuji ketahanan iman mereka, supaya apabila mereka berjaya, mereka akan diberikan redha dan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Malaysia, artis yang terang-terang tak semayang, artis yang terang-terang buat sekian. Cuba tengok dia punya pengikut dia. Satu gambar je, satu gambar je 200,000 yang like satu malam. Bukan dapat gaji 10 sen pun. Saya tengok dengan mata saya sendiri. Bila ada anak remaja yang duk tengok, duk follow Instagram saya, tengok ni, siapa dia ni? Memang kita tak kenal lah. Dia kata artis. Pengikut dia berapa ratus ribu. Ramai. Ni apa dia? Oh, dia ni dia upload gambar. Berapa yang ni like? Ratus ribu like satu malam. Kalau artis yang tak pernah bagi 10 sen pun sekali gambar dia buat naik ratus ribu yang ikut, kalau Dajjal datang dengan kekayaan yang dia bawa, Nabi kata berbondong-bondong akan membuntuti Dajjal ketika itu.